Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, didoakan semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab apa? Pagi-pagi ni kita kena penuhkan diri kita dengan kasih sayang, dengan orang kata apa, dengan senyuman, dan juga kalau boleh kita masukkan dalam diri kita itu ilmu-ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kita dunia dan juga di akhirat. Baiklah para penonton yang dikasihi sekalian, terima kasih kerana sentiasa menyokong rancangan-rancangan dalam TV Al-Hijrah, khususnya dalam Assalamualaikum, yang mana kita sedang berusaha untuk buat yang terbaik, memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Baiklah, tajuk yang akan kita bincangkan ya para penonton yang dikasihi sekalian, iaitu punca hati menjadi keras. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita ya, berhubung tentang hati, yang mana Allah sebut antaranya, Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam surah Al-Baqarah. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit-penyakit itu, ataupun Allah tambah hati mereka makin menjadi keras akibat daripada penyakit-penyakit yang tidak baik. Oleh demikian, para penonton yang dikasihi sekalian, kita akan bincangkan apakah punca-punca yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Inilah yang sangat penting. Baik, ini perkara yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita berhati-hati agar kita tidak buat perkara-perkara yang Allah larang. Baiklah para penonton yang dikasihi sekalian, perkara pertama yang akan menyebabkan hati kita menjadi keras tidak lain dan tak bukan, iaitu kasratiz zunub. Banyak dosa. Ini perkara yang sangat penting ya para penonton yang dikasihi sekalian. Kita akan jadi keras hati apabila hati kita ini dipenuhi dengan ma'asi, dosa-dosa, sama ada dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Jadi ini kita kena ambil perhatian. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Mutaffifin ayat 14. Para penonton buka buku, buka Al-Quran, buka buku pula, buka Al-Quran, cuba tengok terjemahan dia. Apa kata Allah Taala? Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla barrana ala qulubihim. Dekat hati kita ni, dia kalau dalam tafsir para ulama menjelaskan, antaranya Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Kathir mengatakan hati kita ni ibaratkan putih. Ibarat kain putih. Kita ni bila dilahirkan, hati kita sangat bersih. Itu sebab anak-anak, cuba tuan-tuan para penonton sekalian, kalau yang ada anak, tengok anak. Kalau yang ada cucu, tengok cucu. Yang umur dia muda-muda ni, yang macam umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Cuba tengok cara mereka menghafal. Sangat cepat. Kita bagi, bagi contoh, suruh dia hafal satu perkataan. Dia sangat cepat hafal. Kenapa? Sebab hati dia bersih. Jadi hati kita ni putih, ibarat kain putih. Kalla barrana ala qulubihim. Allah titikkan hitam, setitik, berasaskan kepada dosa yang kita lakukan. Ini juga perkara yang kita kena ambil perhatian ya para penonton yang dikasihi sekalian. Jangan mudah buat maksiat. Kalau buat maksiat, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik ya bila terbaca dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan banyak dosa ni. Dosa ni dosa kecil kecil dan juga besar. Dosa kecil pula lah. Dosa kecil. Ejaan pun salah pagi-pagi ni. Okey, dosa kecil. Setiap dosa kecil ni orang kata apa? Macam kita kita menipu ya, ataupun kita bercakap dengan perkataan yang kasar, gunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, bodoh ya, perkataan yang bengong. Semua ni perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita jadi orang yang melakukan dosa. Dosa itu dosa kecil, lama-lama dia akan merebak menjadi dosa besar. Wa iyadzubillahi min zalik. Apa kata Nabi SAW? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Umat manusia, mana-mana umat ataupun mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka ini bila buat dosa, buat kesalahan, nukitat, maka dekat hati dia tu
akan dititik-titikkan atau kata apa dilekatkan nuktatus sauda, ada titik hitam. Setiap dosa kita buat titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Lama-lama akan jadi hitam keseluruhan hati kita tu. Tu nampak tak? Nuktatus sauda fa iza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Apa kata Nabi SAW? Apabila dia bertaubat, apabila dia kembali ke jalan yang benar, apabila dia cuba menginsafi diri dia agar tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, maka Allah tarik balik, Allahumma salli ala Muhammad, Allah tarik balik dari yang hitam itu akan kembali menjadi putih. Itu sebab kita kena bertaubat. Pernah suatu ketika, hatta kalau kita tengok aurat perempuan ataupun aurat lelaki dengan sengaja, itu pun dikategorikan sebagai dosa kecil. Tapi kalau dah biasa tengok, suka tengok dan menganggap buka aurat itu satu perkara yang baik, maka boleh jadi dosa besar. Sebab kita menafikan apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Allah larang dalam Quran, kita menafikan. Maka dalam hal ini boleh membawa kepada dosa besar, wa'iyazbillahi min zalik, iaitu mengingkari arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting. Jadi pernah suatu ketika Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia ternampak, ya, bukan sengaja nampak, ternampak. Ada riwayat kata nampak betis, ada kata nampak buku lali perempuan. Bukan Imam Syafi'i sengaja ternampak. Maka Imam Syafi'i terasa macam ingatan dia tu agak lemah, ataupun ingatan dia tidak sekuat biasa. Maka dia pun mengadulah pada guru dia Waqi'. Syakautu 'alal Waqi' ala su'i hifzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Apa kata Imam Waqi'? Imam Syafi'i mengadu, aku rasa lemah ingatan, tak tahulah kenapa, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Waqi', guru kepada Imam Syafi'i, terus menjawab kepada kepada Imam Syafi'i, fa arsyadani ala tarkil ma'asi, dan menegaskan kepada Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat. Sebab apa? Sebab melihat kepada kaki ataupun aurat orang perempuan dengan sengaja itu maksiat. Kalau ternampak itu bukan maksiat, itu rezeki namanya. Sekali tak apa, tapi Imam Syafi'i memberi kesan kepada hafalan dia walaupun bukan dia sengaja. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi, maka Imam Syafi'i dinasihatkan oleh Imam Waqi' agar tinggalkan segala maksiat, sebab maksiat boleh melemahkan ingatan. Berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh Imam Waqi' pada kenyataan seterusnya, fa arsyadani ala tarkil ma'asi, ya, fa innal ilma nurun, sebab ilmu itu cahaya. La yuqbal minal asi. Cahaya takkan terima, takkan masuk dalam orang atau jiwa yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Ini dosa kecil. Dosa kecil ni macam-macam lah. Kalau dosa kecil ni kita terus bertaubat. Bila rasa je kita dah buat dosa, kita sengaja melambatkan semayang, sengaja, banyak sangat sengajanya, maka ia dipanggil dosa kecil. Kadang-kadang kita mengumpat sikit-sikit je, bukan besar mana pun, dosa kecil. Bila kita ingat, fastaghfaru bizunubihim, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang mereka lakukan. Ini orang Islam yang baik, orang mukmin yang baik. Kalau nak jaga hati agar tidak keras, mudah terima hidayah, pastikan kita tidak banyak buat dosa. Kalau banyak buat dosa, cepat-cepat minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tanya kepada Ustaz, saya ni banyak buat dosa, umur saya sekarang dah 50 Ustaz, sepanjang hidup saya ni banyak buat dosa, adakah Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa saya yang lepas? Ya Allah tuan-tuan, bagusnya orang ini sebab dia dapat rasakan yang dia buat dosa dan dia dah insaf atas apa yang dia lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya. Jadi ini menunjukkan bahawa manusia ini qabil littaghir, boleh berubah. Jadi kita jangan cepat menghukum. Kalau orang dah buat dosa banyak, maka jangan risau, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah Allah terima taubat kita. Kalau Allah terima taubat kita, sama ada dosa kecil, kalau yang dosa kecil bertaubat, Allah terima. Kalau dosa besar pun Allah terima, insya-Allah. Maka dengan cara ini
hati kita akan kembali lembut, akan kembali mudah menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada dulu tak suka semayang, jadi suka semayang. Kalau dulu tak suka datang masjid, akan suka datang masjid, dan begitulah seterusnya. Ada lagi perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita jadi keras. Apa dia tuan-tuan, para penonton yang dikasihi sekalian? Pastikan bersama saya lagi pada minggu hadapan. Apa yang